Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni pelajar pendidikan Islam PPIS SMP ambilan Jun 2023 dan 2028 ingin membentangkan mengenai tajuk isu-isu sempadan yang mana bertindih di kawasan Malaysia. Isu sempadan ini bukanlah satu isu yang mana asing dari pengetahuan masyarakat di negara kita kerana telah berlakunya beberapa insiden pencerobohan ke dalam sempadan negara kita, tidak kiralah melalui darat, laut dan juga udara. Kerana Malaysia juga pernah dan sering menghadapi pencerobohan, tidak kiralah dalam pelbagai bentuk seperti penyeludupan, pemerdagangan manusia dan juga pencerobohan pengganas dari negara asing. Oleh itu, dengan pada hari ini, kumpulan kami akan mengupas dengan lebih lanjut ataupun teliti untuk membincangkan perkara-perkara ini. Kami akan mulakan pembentangan pada hari ini dengan pertikaian dan konflik di laut. Okey. Mari kita lihat subtopik yang pertama, iaitu pertikaian dan konflik di laut. Apa itu konflik dan pertikaian laut? Konflik dan pertikaian laut adalah konflik yang mungkin berlaku sama ada dalam bentuk perebutan sempadan laut ataupun pertindihan terhadap sesuatu kawasan yang mana ia mampu menyebabkan hubungan antara sesebuah negara tersebut menjadi renggang, dan faktor berlakunya konflik dan pertikaian laut ini adalah disebabkan oleh bidang kuasa maritim yang kurang jelas. Sebagaimana yang kita ketahui, di Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM atau dikenali sebagai Maritim Malaysia memainkan peranan penting dalam mengawasi setiap kawasan perairan di negara ini agar aman dan selamat bagi kegunaan masyarakat dan negara. Maka, sesebuah negara haruslah mempertahankan hak milik mereka ke atas sesuatu wilayah tersebut. Hal ini bagi mengelakkan terlihatnya sisi lemah kerajaan yang memerintah pada ketika itu. Sebelum kita lihat konflik-konflik dan pertikaian di laut yang berlaku di Malaysia, mari kita lihat dahulu apa itu sempadan laut. Sempadan laut atau sempadan maritim adalah pembahagian bayangan kawasan permukaan air berdasarkan kriteria geopolitik. Menurut artikel 3 dan 58 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 ada mengatakan bahawa setiap negara berhak menuntut wilayah sejauh 12 batu nautika iaitu 1.151 km dan menuntut zon ekonomi eksklusif iaitu ZEE sejauh 200 batu nautika iaitu 370.4 km. Jadi baik, mari kita teruskan dengan salah satu contoh konflik persempadanan di laut yang berlaku di Malaysia, iaitu persengketaan Pulau Sempadan dan Legitan. Sebelum kita pergi ke poin selanjutnya, mari kita mengenali dulu apakah itu Pulau Sempadan dan Pulau Legitan. Pulau Sempadan dan Legitan merupakan sebuah pulau lautan yang berhampiran dengan sempurna Sabah, yang mana ia merupakan satu-satunya pulau samudera yang terdiri daripada batu kapur dengan ketinggian 600 meter dari dasar laut. Pulau ini juga terkenal dengan aktiviti scuba diving yang merupakan antara kawasan terbaik di dunia. Pada 1960, berlaku kontroversi antara Malaysia dengan Indonesia mengenai hak pemilikan ke atas Pulau Sempadan dan Legitan. Status pulau ini berbangkit semula pada tahun 1969 kerana Indonesia membantah cadangan wilayah pelantar laut Malaysia yang memasukkan kedua-dua pulau tersebut. Maka, Malaysia mula menolak dakwaan itu kerana kedua-dua pulau itu ditadbir olehnya sejak berpuluh-puluh tahun dan disahkan dalam perairan Malaysia oleh Convention AS British pada tahun 1930. Keadaan jadi makin tegang apabila Malaysia mengeluarkan peta baharu dengan masukkan kedua-dua pulau tersebut di dalam kawasan wilayahnya. Maka, Tun Hussein On dan Suharto membuat sebuah rundingan di Kuala Lumpur, tapi rundingan tersebut tidak berjaya dan akhirnya membawa kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ di Belanda pada tahun 2000 November untuk membincangkan 2 November 1998 untuk membincangkan tentang hal ini. Masing-masing membawa bukti yang kukuh untuk mempertahankan wilayah dan kedaulatan bagi menentukan sama ada kedua-dua buah wilayah tersebut
merupakan milik Malaysia atau Indonesia. Jadi, mari kita lihat pula kepada geografi sipadan dan ligatan ini. Pulau Sipadan terletak berhampiran dengan pantai Sabah iaitu Teluk Sibuku, yang mana Pulau Sipadan terletak di longitude 40639 dan pada latitude 1183756. Keluasan pulau dianggarkan seluas 7.68 ekar sahaja. Manakala Pulau Ligatan pula terletak pada longitude 040948, manakala latitude 1185304 dengan keluasan anggaran 7.9 hektar. Pulau Ligatan juga terletak di penghujung gugusan Batu Karam yang dikenali juga sebagai gugusan Ligitan. Jadi, bagaimanakah konflik ini boleh berlaku dan mengapakah kedua-dua pulau ini menjadi rebutan kepada kedua-dua negara tersebut? Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perebutan kedua-dua pulau ini. Antaranya ialah faktor ekonomi dan faktor geografi. Dalam konteks faktor ekonomi, kedua-dua pulau ini mengandungi sumber gas asli dan petroleum yang dikenal sebagai emas hitam yang tertanam di dasar blok minyak yang dianggarkan bernilai $40 million US blok minyak. Dan kedua-dua pulau ini jika dieksploitasi dengan betul berpotensi untuk menghasilkan 764 juta tong dan 1.4 trilion kaki gas per kubik. Kekayaan di ND6 dikenali juga sebagai Ambalat Timur yang dijangkakan mencecah 62 juta tong minyak dengan 348 kaki kubik gas. Selain itu, kedua pulau ini juga merupakan pusat pelancongan yang boleh menjana ekonomi negara. Di kedua-dua pulau ini juga kaya dengan sumber laut seperti ikan, udang, ketam dan juga batu karang. Selain itu, ia juga merupakan salah satu pusat pembiakan ikan dan sumber-sumber laut yang lain. Direkodkan bahawa pengutipan Telur Penyu sejak 1941 oleh Kerajaan Great Britain Borneo Utara telah menjadi sumber pendapatan kerajaan tersebut. Pantai-pantai juga menjadi tempat penyu menentaskan telur. Selain itu, kita pergi ke konteks faktor geografi. Kedua-dua pulau ini merupakan kedudukan sumber asli iaitu gas dan petroleum. Ambalat terletak pada kedudukan lebih kurang 65 km daripada barat arah timur dan 135 km daripada selatan ke utara. Direkodkan bahawa blok minyak ND6 dan ND7 mengambil masa lebih kurang 2 jam jika bertolak daripada Pangkalan Tarakan iaitu daripada Kalimantan Timur. Ia juga terletak pada 1,500 km dari arah timur jika dikira daripada Bandar Tawau di Sabah, Malaysia. Seterusnya, mari kita lihat konflik yang kedua iaitu pertikaian Pulau Batu Putih. Konflik ini bermula pada seawal tahun 1980-an, di mana pada 21 Disember 1979, Peta Malaysia yang baru yang dikenali sebagai Territorial Waters and Continental Shelf Boundaries of Malaysia diterbitkan, dan peta tersebut menunjukkan bahawa Pulau Batu Putih ini merupakan sebahagian daripada wilayah Malaysia, dan disebabkan perkara tersebut, Singapura menyuarakan bantahan secara rasmi kepada Kuala Lumpur yang mana menunjukkan tidak persetujuan bahawa Pulau Batu Putih itu adalah milik Malaysia. Untuk penjelasan lanjut, sebelum itu mari kita lihat ciri Pulau Batu Putih. Ciri Pulau Batu Putih mempunyai panjang 137 meter dan lebar sebanyak 60 meter dan kira-kira 8,560 meter persegi ketika air surut.
Pulau Batu Putih terletak kira-kira 24 batu nautika ke arah timur Singapura dan terletak 7.7 batu nautika ke arah selatan negeri Johor. Konflik pemilikan pulau ini juga melibatkan hak dan kedaulatan Batu Tengah iaitu Middlestone dan Tubir Selatan iaitu South Ledge. Dan mari kita lihat penjelasan selanjutnya sama adakah Singapura ataupun Malaysia yang akan mendapat kuasa atau naungan dan juga milik ke atas Pulau Batu Putih tersebut. Sebelum itu, mari kita lihat anak panah berikut. Anak panah berikut merupakan lokasi di mana Pulau Batu Putih, Middle Rocks dan South Ledge terletak. Terdapat dua hujah daripada kedua-dua belah pihak yang mana mereka mempertaruhkan Pulau Batu Putih sebagai kawasan negara mereka. Yang pertama adalah hujah daripada Singapura. Singapura mengatakan bahawa Pulau Batu Putih ini berstatus terra nullius yang bermaksud wilayah yang tidak dimiliki oleh mana-mana kuasa. Seterusnya, Singapura dan pentadbir terdahulu iaitu United Kingdom telah melaksanakan prinsip kawalan secara efektif dan secara berterusan sejak tahun 1847 lagi. Dan Malaysia tidak pernah suarakan bantahan rasmi dalam menaikkan bendera Singapura di Pulau Batu Putih. Dan akhir sekali, hujah mereka adalah tiada bukti bahawa Malaysia mempunyai kuasa ke atas Middle Rocks iaitu Batuan Tengah dan South Ledge iaitu Tubir Selatan. Seterusnya, mari kita lihat hujah daripada Malaysia. Malaysia mengatakan bahawa Pulau Batu Putih merupakan sebahagian Kesultanan Johor secara semula jadi, yang mana mereka menggunakan prinsip time immemorial yang bermaksud wujud atau berterusan untuk masa yang lama sebelum undang-undang moden dipraktikkan. Hujah yang kedua, Malaysia mengemukakan Perjanjian Anglo-Dutch Treaty 1824 yang mana perjanjian ini mengesahkan Pulau Batu Putih sebagai wilayah Kesultanan Johor. Walau bagaimanapun, perjanjian ini tidak bermaksud untuk menyerahkan kepada British, melainkan hanya sekadar memberi kebenaran kepada British untuk menyelenggarakan rumah api. Malaysia juga memberikan hujah bahawa mereka sering dikunjungi pelayar dan mereka juga memberi hujah bahawa Pulau Batu Putih ini sering dikunjungi pelayar dan orang laut yang rapat dengan Kesultanan Johor. Dan Middle Rocks dan South Ledge juga tidak dianggap sebahagian kawasan Pulau Batu Putih tetapi dianggap sebagai di bawah bidang kuasa Johor. Bahkan Malaysia juga melaksanakan kawalan efektif yang mana dibuktikan melalui satu dokumen sulit dalaman bertarikh 16 Julai 1968 iaitu Surat Pengisytiharan yang ditandatangani oleh Ketua Tentera Laut Diraja Malaysia. Dan akhir sekali, Singapura tidak pernah mengeluarkan sebarang protes terhadap tindakan Kuala Lumpur. Maka itu sahaja hujah daripada kedua-dua belah pihak. Persoalannya, siapakah yang akan mendapat kawasan Pulau Batu Putih, Middle Rocks dan South Ledge ini? Mari kita lihat berikutnya. Akhir sekali, pengakhiran pertikaian. Pertikaian ini berakhir apabila International Court of Justice iaitu ICJ memutuskan bahawa Pulau Batu Putih adalah milik Singapura dan Middle Rocks iaitu Batuan Tengah menjadi milik Malaysia, manakala South Ledge iaitu Tubir Selatan bergantung kepada persempadanan perairan negara yang menguasainya. Jadi bila kita tengok balik, kenapa Malaysia ni tak dapat Pulau Batu Putih tu? Jadi ICJ memaklumkan bahawa Johor gagal menyuarakan bantahan dan berdiam diri terhadap aktiviti Singapura di Pulau Batu Putih yang mana disebabkan oleh faktor kolonialisme British, dan tindakan mendiamkan diri ni diteruskan setelah Malaysia dibentuk pada tahun 1963. Oleh kerana tiada sebarang reaksi ataupun bantahan dan juga protes, maka ICJ memutuskan Pulau Batu Putih adalah milik Singapura. Bahkan penyelesaian konflik ini dilakukan dengan secara baik dan selaras dengan deklarasi ASEAN yang ditandatangani pada bulan Julai 1992. Jadi sekarang kita akan pergi kepada pertikaian dan konflik di daerah lautan, yang mana pada saya akan membicarakan tentang Pulau Spratly. Sebagai pengenalan lah,
Pulau Spratly adalah bukan semata-mata pulau, ia adalah terhimpun daripada 30,000 buah pulau dan juga terdapat 9 buah pulau besar. Dan ada juga dikatakan terdapat kira-kira 750 lebih kurang terumbu karang, yang mana terumbu karang tu bukanlah sekadar terumbu karang yang mana bolehlah berpijak padanya. Jadi keluasan Kepulauan Spratly ini ada kira-kira 475,475,475 kilometer persegi, dan kedudukan mengikut latitude adalah 10 utara dan juga 114 timur. Pulau Spratly ini adalah terra nullius, yang mana dikenali sebagai tanah yang tidak berpenghuni. Makanya disebabkan terra nullius ni ke-6 negara, yang mana ada setengah negara ini meminta hak mereka ke atas sesetengah kawasan negara ini, sesetengah kawasan, disebabkan kepulauan ini tidak mempunyai hak ataupun wilayah ataupun tuan masing-masing. Pulau Spratly ini juga kaya dengan sumber asli sepertinya gas minyak, gas petroleum, gas asli dan lain-lain. Disebabkan kawasan ini belum lagi diterokai oleh mana-mana negara ataupun diterokai tapi tidak sepenuhnya ataupun secara meluas, makanya kawasan ini adalah lebih dikatakan mempunyai banyak sumber pengeluaran gas asli dan juga gas petroleum. Ini menyebabkan apabila kawasan ini diterokai, maka ia akan menimbulkan sikap harabah. Jadinya selain daripada sumber-sumber asli itu, di sini juga penuh dengan sumber-sumber macam perikanan atau sumber makanan hidup seperti ikan. Di sini apa yang saya pernah baca adalah tekanan dengan ikan tuna, ikan selayan dan lain-lain. Ini menimbulkan macam sikap nelayan untuk datang sini untuk menangkap ikan agar menambahkan pendapatan mereka. Okey, sekarang kita akan melihat kepada kedudukan Pulau Spratly yang dengan lebih terperinci. Kalau boleh kita lihat dari sudut Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipin dan juga China. China ni memang jauh nak mampus, tapi tak tahulah mengapa dia cuba untuk menuntut Kepulauan Spratly ni adalah sebagai daripada mereka. Kalau mengikut logiknya, kalau mengikut EEZ ataupun Exclusive Economic Zone ni, kita boleh lihat pada logik akal di pantai Miri kat Sabah mempunyai jarak dengan Kepulauan Spratly ini, manakala Filipina adalah antara yang mempunyai jarak yang terdekat dengan Kepulauan Spratly ini. Jadi di antara ke-5 ataupun ke-6 negara ini adalah yang paling logik ataupun menurut akal adalah Vietnam, Malaysia, Brunei dan juga Filipin, kerana mereka mempunyai EEZ yang mana dalam konteks 200 batu nautika. Kita tengok di sini tuntutan Vietnam. Ada satu lagi negara yang mana cuba juga untuk menuntut Kepulauan Spratly ini, iaitu Amerika Syarikat. Amerika Syarikat ini kita akan the next video. Okey, seterusnya kita pergi kepada faktor utama mengapa Pulau Spratly ini menjadi rebutan di antara 6 negara ini. Jadi faktor yang utama ialah kedudukan yang strategik. Pulau Spratly ini adalah lokasinya adalah sangat-sangat strategik kedudukannya, kerana Pulau Spratly ini berada di tengah-tengah di antara laluan-laluan yang mana daripada kapal yang mana bergerak daripada timur hingga ke barat. Jadinya Pulau Spratly ini berada di tengah-tengah itu. Jadinya maknanya apabila kapal-kapal dari timur ataupun dari barat, jadi apabila berada di tengah, mereka boleh menjadi pulau itu sebagai tempat persinggahan. Jadinya apabila pulau ini menjadi tempat persinggahan, maka bolehlah melakukan pelbagai aktiviti jualan lah kan. Jadinya apabila kedudukan pun strategik, maka ia akan merancakkan lagi ekonomi, disebabkan kerana Pulau Spratly ini adalah di kawasan perairan yang mana yang belum lagi diterokai oleh banyak negara. Jadi mestilah banyak lagi sumber, contohnya seperti sumber perikanan. Jadinya jumlah sumber gas minyak, gas petroleum, gas asli. Jadinya apabila negara-negara yang mana
berebut untuk menjadikan Pulau Spratly ini menjadi wilayah mereka, makanya mereka menjadikan ekonomi ini sebagai hujah ataupun faktor utama mereka untuk menjadikan Pulau Spratly adalah sebahagian daripada negara mereka. Kerana ia akan merancakkan lagi ataupun meningkatkan lagi kadar ekonomi yang mana pada dulu korang dan apabila mereka berhajat akan dapat memperoleh sebuah pulau itu, maka ia akan meningkatkan lagi ekonominya. Jadinya apabila pulau itu dijadikan sebagai tempat perekonomian, jadinya tentulah akan menjadi sempadan untuk negara tersebut. Jadinya ada satu istilah dalam sumber sempadan ini, iaitu dinamai sebagai Exclusive Economic Zone, iaitu EEZ, ataupun dalam bahasa Melayunya dikenali sebagai Zon Ekonomi Eksklusif, iaitu ZEE, yang mana iaitu sempadan laut ataupun zon laut yang telah ditetapkan oleh United Nations Convention on the Law of the Sea, iaitu sebagai singkatannya UNCLOS, di mana sebuah negara tersebut mempunyai had-had khas mengenai penerokaan dan juga penggunaan sumber marin, termasuklah pengeluaran tenaga air daripada air dan angin. Contohnya EEZ ni, kawasan EEZ ni adalah bermula daripada garis dasar ataupun dari pesisiran pantai sesebuah negara itu sehinggalah 200 batu nautika daripada pantainya. Disebabkan pengenalan EEZ ni lah, pada tahun 1982 secara tidak langsung menyebabkan perebutan untuk mewujudkan kehadiran fizikal di Spratly sebagai wilayah mereka semakin kuat, kerana apabila EEZ ni diperkenalkan, makanya negara-negara yang lain itu akan menjadikan sebagai hujah. Contohnya Malaysia menjadikan EEZ ni sebagai hujah mereka agar dapat memiliki hak-hak mereka yang mana mereka tuntut. Disebabkan itulah walaupun sempadan ini kita tengok macam ada sekilo 2 kilo, nampak macam kecil je kan, macam biar je bagilah ke orang lain kan. Tetapi pada nilai ekonomi ataupun nilai di sisi sesebuah negara, ia adalah mempunyai sesuatu nilai yang tinggi, kerana mungkin di kawasan yang kecil itu mempunyai macam sumber perikanan yang banyak, gas minyak yang banyak. Jadinya kita tidak boleh menghiraukan kawasan yang kecil itu. Jadi disebabkan itulah menjadi rebutan ke-6 negara ini. Sebagai kesimpulan untuk konflik di Kepulauan Spratly ini, ialah konflik di kepulauan ini hendaklah penyelesaian ataupun pembahagian kepada pulau-pulau ini kepada setiap negara tidak dapat lagi diputuskan. Makanya dengan sifat terbuka dalam setiap negara tersebut adalah macam diperlukanlah, kerana jikalau tidak, maka kita mungkin akan melihat pada isu-isu peperangan akan berlaku antara negara-negara besar, contohnya China, Amerika Syarikat, yang mana berkeinginan untuk memasuki wilayah Spratly ini. Jadinya dengan sifat terbuka ataupun sikap toleransi dalam sesebuah negara itu adalah diperlukan bagi mengelakkan daripada berlakunya persengketaan ataupun menimbulkan konflik antara negara-negara yang lain. Mari kita lihat subtopik yang kedua, iaitu pertikaian dan konflik di ruang udara. Pertikaian dan konflik di ruang udara boleh berlaku melalui pencerobohan ruang udara. Apa itu pencerobohan? Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, ceroboh bermaksud masuk ke kawasan orang atau ke wilayah sesebuah negeri dan sebagainya tanpa kebenaran, tidak kiralah atas tujuan untuk mengganggu, melanggari ataupun sebaliknya. Dan setiap negara kita ketahui mempunyai ruang udara masing-masing, dan jika sebuah negara atau negara luar memasuki ruang udara negara kita tanpa kebenaran, ia akan dianggap sebagai pencerobohan ataupun menceroboh. Walaupun ruang udara mempunyai persempadanan untuk menentukan kedaulatan negara masing-masing, namun ruang angkasa tidak mempunyai hak kedaulatan. Jadi, pencerobohan ini boleh berlaku melalui ruang angkasa, walaupun tidak berlaku di ruang udara. Jadi ini merupakan ruang udara Malaysia, di mana kita lihat ruang udara Malaysia lebih kecil berbanding ruang udara Singapura.
mesti kita tertanya-tanya kenapa ruang udara Singapura lebih besar berbanding ruang udara di Malaysia. Tahukah anda, pada tahun 1974, kerajaan Malaysia telah menyerahkan ruang udara Malaysia kepada Singapura melalui Surat Perjanjian Operasi antara Kuala Lumpur dan Pusat Kawalan Kawasan Singapura mengenai ketibaan, keberangkatan dan penerbangan Singapura 1974 ataupun lebih dikenali sebagai OLOA 1974. OLOA 1974 ditandatangani bukan bermaksud Malaysia menyerah milik ruang udara kepada Singapura, tetapi ia adalah perjanjian yang memberikan dan membenarkan Singapura untuk mengawal selia ruang udara Malaysia yang mana disebabkan Malaysia kurangnya fasiliti dan kepakaran. Jadi, Malaysia berhak untuk menuntut kembali ruangan udara pada bila-bila masa dan perbincangan mengenai proses pengambilan semula ruangan udara ini sudah berjalan dan diketuai sendiri oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada April 2019. Kita teruskan lagi dengan pencerobohan China dan Israel ketika pandemik, iaitu pencerobohan di udara. Dalam satu laporan yang diterbitkan oleh Iris Institute, negara China, Israel adalah antara negara yang mengambil kesempatan dan ceroboh sempadan negara ketika berlakunya pandemik COVID-19. China yang mana paling kerap melakukan pencerobohan apabila bukan sahaja melakukan pencerobohan sempadan laut tetapi berubah kepada pencerobohan sempadan udara seperti yang berlaku di perairan Sarawak pada Mei 2021. Sebelum berlakunya pandemik lagi, terdapat 89 rekod pencerobohan perairan Malaysia oleh kapal pasukan pengawal pantai China CCG dan Tentera Laut Pembebasan Rakyat China PLAN. China juga mengganggu operasi cari gali Petronas di Telaga Kasawari, Sarawak yang boleh mengganggu gugat aktiviti ekonomi dan keselamatan negara dalam pemanfaatan sumber alam milik negara. Pencerobohan sempadan udara oleh China berlaku di Laut China Selatan yang mana berhampiran Sarawak dan terkait rapat dengan provokasi oleh kapal pengawal pantai China di Telaga Kasawari. Pada 1 Jun 2021, 16 buah pesawat jenis Ilyushin 2, 76 dan Zhiyan Y-20 telah menceroboh sempadan udara Malaysia sehingga kemudiannya dipintas oleh pesawat milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Pola pencerobohan sempadan laut negara oleh China bukan perkara baharu, tetapi berlakunya peningkatan keamatan pencerobohan sempadan yang memperlihatkan keberanian China untuk memprovokasi kawalan keselamatan sempadan negara. Sewaktu bermula pandemik COVID-19, pasukan Coast Guard dan Angkatan Laut People's Liberation Army China telah melakukan pencerobohan sempadan dan memprovokasi negara-negara yang terlibat dalam pertikaian sempadan Laut China Selatan iaitu Malaysia, Indonesia, Vietnam dan Filipina. Bukan itu sahaja, pencerobohan sempadan negara juga dilakukan oleh Israel pada 19 Mei 2021. Hal ini terbukti apabila pesawat prototipe pengintip bernombor pendaftaran 4XA00 milik Israel telah terbang di ruang udara milik Malaysia. Pesawat tersebut berlepas dari Republik Maldives sebelum mendarat di Singapura melalui ruang udara milik Malaysia. Walau bagaimanapun, Kementerian Pengangkutan dalam kenyataan berkata, pesawat awam berkenaan disahkan melalui ruang udara mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO, yang mana Malaysia adalah sebahagian daripada negara anggota. Menurut kenyataan itu, sebagaimana peraturan ICAO, Malaysia meluluskan mana-mana penerbangan melalui ruang udara Malaysia selagi tidak mengancam keselamatan serta kedaulatan negara. Di sini kita dapat ditegaskan bahawa kelulusan penerbangan yang diberikan kepada pesawat Boeing 737-400 milik Masyarakat Israel Aerospace Industry ELTA IAI ELTA ini tidak dibenarkan mendarat atau berlegar-legar di ruang udara Malaysia. Okey, pertikaian dan konflik udara yang seterusnya ialah isu pendaratan pesawat komersial ke Singapura melalui ruang udara Malaysia. Bagi tajuk ini, ia akan menceritakan tentang kapal terbang ataupun pesawat komersial Singapura yang mana melalui ruang udara Malaysia, iaitu isu pencerobohan ruang udara Pasir Godan
oleh pesawat sebelum mendarat di lapangan terbang seletar Singapura adalah antara perkara yang sering berlaku untuk pesawat komersial Singapura. Pada pendapat ini, Malaysia berpegang kepada pendirian bahawa pesawat yang ingin mendarat di lapangan terbang seletar Singapura tidak boleh menggunakan ruang udara Malaysia yang mana yakni berada di Pasir Gudang. Oleh itu, selepas penguatkuasa tata cara sistem pendaratan instrumen yakni ILS, Kerajaan Malaysia melaporkan bahawa terdapat beberapa pesawat ringan dan juga kapal terbang dilihat berlega-lega di ruang udara Malaysia sebelum mendarat di lapangan terbang seletar. Lapangan terbang itu menghadap Pelabuhan Johor Bahru yang mana pelabuhan itu terletak di tepi Selat Johor untuk pesawat persendirian dan juga kargo. Oleh itu, Malaysia telah mengemukakan isu pencerobohan ruang udara untuk dibincangkan dalam pertemuan wakil dua negara itu agar Singapura menarik balik rancangan pelaksanaan ILS kerana laluan untuk sistem ILS akan memberi impak yang besar kepada pembangunan di Pasir Gudang. Malaysia telah mengisytiharkan pewujudan kawasan larangan kekal di ruang udara Pasir Gudang berkuat kuasa pada 1 Januari 2020 dengan kerjasama pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia DCA, yakni mengeluarkan notis kepada juruterbang NOTAM pada 25 Disember 2019. Kenyataan ini mengisytiharkan menyatakan bahawasanya apabila wujudnya kawasan larangan kekal ini, maka pesawat-pesawat komersial yang ingin ke Singapura tidak lagi boleh untuk melalui ruang udara Malaysia kerana telah diisytiharkan kawasan larangan kekal yang tidak boleh lagi dilalui oleh sebarangan pesawat-pesawat yang lain. Isu antarabangsa ini telah ditangani dengan perbincangan segera antara dua negara yakni Malaysia dan juga Singapura kerana mengapa ia melibatkan keselamatan negara dan juga keamanan rakyat. Untuk kesimpulannya ialah ancaman yang ditimbulkan oleh pelbagai pihak dalam konteks keselamatan nasional Malaysia sejak negara mencapai kemerdekaan merupakan komponen yang sangat penting dalam isu keselamatan Malaysia. Semua peristiwa dan juga kejadian ini perlulah diambil ataupun melakukan pendekatan holistik kerana ia merupakan cara yang terbaik ataupun cara yang lebih baik untuk memahami sesuatu isu dan juga lebih utamanya lagi isu keselamatan di negara kita ini. Oleh disebabkan itu, semua wilayah di Malaysia hendaklah ataupun mestilah melalui usaha diplomatik dan juga perbincangan. Jadi seterusnya mari kita lihat implikasi konflik-konflik tersebut terhadap negara. Jadi implikasi yang pertama adalah pasaran negara tidak dapat berkembang. Potensi pasaran negara tidak dapat dikembangkan ke peringkat yang lebih tinggi apabila berlakunya konflik persempadanan dan tuntutan bertindih terhadap Malaysia. Sebagai contoh, kita lihat dari konflik perebutan Pulau Batu Putih di antara Malaysia dan Singapura yang mana ia menyebabkan produk tempatan sukar untuk dipasarkan ke pasaran Singapura. Selain itu, implikasi daripada konflik pencerobohan persempadanan ini ialah dapat ia akan menjejaskan pelaburan negara yang mana pelaburan negara akan menghadapi krisis ataupun berkemungkinan untuk terhenti. Hal ini kerana daya saing ataupun kerjasama dalam ekonomi antara negara akan berkurang. Ia akan menyebabkan pelabur-pelabur luar atau negara-negara pelabur akan menghentikan pelaburan mereka di negara kita. Ia akan menyebabkan kejatuhan ekonomi yang teruk akibat ketidakupayaan untuk menanggung kos dan liability negara. Selain itu, aset kita di negara mereka juga akan digunakan sebagai tebusan ataupun ancaman bagi mereka mendapatkan sesebuah kawasan di negara kita. Implikasi yang terakhir ialah keselamatan negara akan tergugat disebab berlakunya perbuatan sempadan antara negara akan menjejaskan keselamatan masyarakat dan juga negara. Sebagai contohnya di sini, isu perebutan Kepulauan Spratly. Ia akan menyebabkan China membuat pemodenan ataupun memodernkan tentera laut China yang mana ia akan memberikan ancaman keselamatan terhadap negara-negara di Asia Tenggara termasuklah negara Malaysia. Baik, berdasarkan daripada pementakan saya dan kawan saya tadi, apa yang dah boleh saya simpulkan di sini ialah
Sebagai rakyat Malaysia, semua golongan masyarakat perlulah menghargai kemakmuran dan kestabilan ekonomi, politik dan sosial negara. Hal ini agar keharmonian negara dapat dicapai dan sentiasa dijaga dalam keadaan baik. Selain itu, kita juga perlu memastikan setiap konflik yang melibatkan dua pihak atau lebih diselesaikan dengan cara yang baik serta rasional. Maka, hubungan baik dengan negara-negara jiran akan sentiasa terpelihara seiring dengan kemakmuran ekonomi, dapat dikongsi bersama juga kestabilan politik sehingga masa depan, serta ia akan dapat dinikmati oleh generasi-generasi muda akan datang. Sekian daripada kami. Sekian, terima kasih.